يا بدراتي يا بدراتي من هذا كل لك مالي ماذا يوعى ماذا يوعى بها الأولى كما Assalamualaikum semua, apa khabar murid-murid Ustaz? Okey, kita teruskan PDPR kita bahagian Al-Quran pada hari ini. Kita akan masih lagi menggunakan modul, sila sediakan modul dan alat tulis. Modul yang kita nak gunakan pada hari ini, sila buka muka surat 32. Surah Al-Hadid ayat 19 hingga 20. Jadi murid-murid, Ustaz bacakan. Kalau dah sedia, Ustaz bacakan. Arahannya ialah baca ayat di bawah dengan betul, fasih dan bertajwid. Murid-murid, Ustaz mengharapkan sangat agar murid tolong baca ayat ni dengan betul. Baca bersama Ustaz pun boleh. Tengok dan baca bersama Ustaz. Baca dengan bertajwid. Panjang pendek bagi sama ya. Okey, kita akan baca sekarang. Tolong bersedia ikut bersama-sama Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Okey, baik semua. Okey, sekarang kita akan buat sedikit pembincangan tajwid. Kalau murid-murid dah baca ayat tadi, kita akan buat pembincangan tajwid. Yang belum baca, tolonglah baca. Paling kurang kita dapat ilmu dan kita akan dapat pahala. Allah Ta'ala bagi pahala. Okey, kita buat pembincangan tajwid. Yang Ustaz nak bincang pada hari ini ialah mengenai hukum tanwin dan nun sakinah. Kita dah banyak kali dah belajar ni. Tetapi terpaksa kena ulang-ulang sampai melekat betul-betul dalam fikiran kita. Okey. Okey, tengok pada perkataan yang Ustaz bulatkan dengan warna merah, kuning, biru ya. Kita ambil perkataan yang pertama dahulu. Inda. Inda, ain, nun, da. Inda. Di situ ada nun sakinah. Huruf nun tu sebenarnya sukun, dia mati. Inda bertemu dengan huruf selepasnya huruf apa? Huruf dal. Bila huruf dal, nun mati bertemu dengan huruf dal, maka terjadilah hukum tajwid yang dipanggil apa dia? Dipanggil
Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Bacaan ikhfa. Bila sebut saja ikhfa, tak kira lah ikhfa apa pun. Ikhfa mesti dengung. Apa dia dengung? Ulang lagi. Apa dia dengung? Ialah bunyi di hidung. Jadi kalau kita baca inda, tajwidnya salah. Kalau kita baca Quran. Kalau bahasa Arab tak apa. Bahasa Arab tak apa. Bahasa Arab tidak terikat dengan tajwid. Baca Quran dia terikat dengan tajwid. Jadi bacaan dalam Quran inda itu kita kena dengung. Inda dua harakat. Inda dengung itu dua harakat. Sekali lagi. Inda. Murid-murid cuba buat. Cuba sebut. Inda itu apa namanya? Ikhfa hakiki. Nun sakinah. Nun bertanda mati bertemu dengan huruf dal. Dal. Ya. Okey, bagus. Seterusnya, bulatan warna merah yang kedua. Ada 3 perkataan. 3 perkataan itu hukumnya adalah semua sama. Okey, Ustaz bacakan. La'ibun wa lahwun wa zinah. La'ibun wa lahwun wa zinah. Ada 2. Bun. Lepas tu wun. La'ibun wa lahwun. La'ibun tanwin bertemu dengan huruf waw. Apa hukumnya? Tanwin bertemu dengan huruf waw. Dia satu kelompok huruf ya, waw, mim, nun. Ada 4 huruf tu dipanggil idgham ma'al ghunnah. Dibaca dengan dengung. La'ibun walah. La'ibun walah. Okey. Perkataan seterusnya. Walahwun wazinah. Wung itu tandanya tanwin. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Sama dengan la'ibun walahwun. Tanwin bertemu dengan waw. Lepas tu walahwun wazinah. Tanwin bertemu dengan waw juga. Jadi kedua-duanya dipanggil idgham ma'al ghunnah. Mesti dibaca dengung di 2 tempat tersebut. Sekali lagi Ustaz tunjukkan bacaannya. La'ibun wa lahwun wa zinah. Okey, idgham ma'al ghunnah. Okey, seterusnya bulatan yang berwarna kuning. Wa zinatun wa tafakhurun. Okey. Wa zinatun wa tafakhur. Wa zinatun wa tafakhur. Tanwin bertemu. Wazinatun, tun itu adalah tanwin. Ta berbaris tanwin. Bertemu dengan huruf apa? Huruf waw. Jadi hukumnya, cuba jawab hukumnya ialah sama juga dengan yang tadi. Idgham ma'al ghunnah. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Hukumnya idgham ma'al ghunnah. Memasukkan bunyi tanwin ta tadi. Bercampur dengan huruf waw dengan didengungkan sepanjang 2 harakat. Wazinatun wa tafakhur. Wa tafakhur tu 2 harakat. Okey, selesai yang bulatan kuning, pindah ke bulatan biru. Ustaz bacakan. Ayatnya berbunyi wa tafakhurum bainakum. Wa tafakhurum bainakum. Perasan tak ada dengung ke tidak? Ada dengung ke tidak? Ya, ada dengung. Wa tafakhurum bainakum. Itu dengung. Di tempat dengung tersebut, tanwin bertemu dengan huruf ba. Di antara tanwin dengan huruf ba itu ada mim kecil. Mim kecil itu namanya hukum tajwid tersebut ialah iqlab. Iqlab mesti dibacakan dengan dengung. Seolah-olah bunyi huruf mim. Tetapi kita tidak tutup mulut kita serapat-rapat macam huruf mim. Pasal nanti tertukar dengan huruf mim. Renggangkan sikit saja. Okey, tapi bunyinya seolah-olah huruf mim. Wa tafakhurum bainakum. Macam huruf mim. Tapi tidak rapat sangat. Mulut Ustaz tidak rapat. Ada sedikit lubang. Okey. Itu namanya iqlab.
Okey, yang terakhir perbincangan kita, bulatan merah yang terakhir, wataka. Watakasurun fi, tanwin atas ra tu, watakasurun fi. Ada dengung ke tidak? Ada dengung. Watakasurun fi. Tanwin bertemu dengan huruf fa, ada dengung. Apa nama hukumnya? Hukum tajwid tersebut ialah ikhfa hakiki. Betul ke ikhfa hakiki? Huruf fa? Ya, ikhfa hakiki. Okey, baik murid-murid, kalau boleh masa ustaz baca tadi tolong ikut ya, tolong ikut. Tempat ustaz buat dengung, ikut. Ikut bacaan. Tak boleh dengar saja. Baca Quran ni kita mesti sebut sampai betul. Kalau dengar saja tak sebut, tak latih mulut untuk menyebut, nanti susah nak dapat. Tolong baca dan ikut bacaan ustaz. Okey? Baik. Okey, sekarang kita berpindah ke bahagian latihan F. Ya, ustaz bacakan arahannya. Berdasarkan ayat di atas, namakan hukum tajwid bagi kalimah di bawah. Okey, pertama, inda. Okey, inda. Okey, yang kedua, la'ibun wa lahwun wa zinah. Yang ketiga, wazinatun wa tafakhur. Yang keempat, wa tafakhurun bainakum. Dan yang terakhir, yang kelima, wa takathurun fi. Okey. Jadi tuliskan hukum tajwid. Kalau ada murid yang masih ingat lupa, ustaz ada sediakan hukum nun sakinah dan tanwin. Itulah hukum-hukum tajwid yang berada di bawah hukum nun sakinah dan tanwin yang tulisan Rumi itu. Pertama ustaz tuliskan izhar halqi, ikhfa hakiki, idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah, iqlab. Iqlab. Jadi pilihlah jawapan daripada sini, masukkan ke dalam ruangan kosong. Kalau salah jangan masukkan. Ustaz dah bagi tahu jawapan. Kalau orang tu dia tak dengar yang penerangan ustaz, dia kemungkinan akan salah. Tak dengar penerangan. Kadang malas nak dengar, ustaz ni bercakap panjang lah. Kita nak terus buat latihan, ambil gambar hantar pada ustaz. Okey, dah siap. Tapi ilmu tak dapat. Kalau boleh dengar betul-betul dan ikut apa yang ustaz bagi tahu ni, tolong ikut bacaan semua. Murid yang taat mesti hasilnya berbeza. Berbeza dengan murid yang nak skip, tak nak dengar, terus nak tunjuk dah selesai latihan, padahal kadang latihan tu salah pun, hantar pada ustaz tengok salah. Yang betul-betul lah. Tolong tengok video, kalau rasa tak faham boleh undur ke belakang, back balik, tengok dan dengar. Ya. Okey, ustaz harap murid-murid semua faham. Kalau tak faham lagi, kita akan ulang lagi. Pembelajaran tak akan habis. Pembelajaran tak akan habis selagi kita masih hidup di dunia ni. Kita akan sentiasa belajar. Jangan malas belajar, kerana kata-kata Imam Syafi'i jadikan panduan kita. Kalau anda tidak tahan, lelahnya belajar, penatnya belajar, anda akan menanggung betapa periknya kebodohan, kejahilan. Okey. Itu kata-kata Imam Syafi'i, bukan kata-kata ustaz. Ustaz cuma mengulangi kata-kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni ulama kita. Betapa hebatnya Imam Syafi'i. Umur 5 tahun kalau kita belum masuk darjah 1, umur 5 tahun sudah hafal Quran. Quran 30 juzuk sudah hafal 5 tahun. Dah beratus tahun orang masih menyebut nama dia lagi, betapa hebatnya dia. Okey, baik murid-murid, siapkan latihan anda seperti biasa. Nanti jangan lupa hantar latihan anda ke Telegram kita, grup Telegram kita, Pendidikan Islam Tahun 3 Kreatif. Alright. Okey, sekian dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Hingga ketemu lagi semua. Assalamualaikum. Bye-bye.